Bismillahirrahmanirrahim. Minta perhatian pemilik kereta CEJ 8826 minta ubah. Boleh sampai berapa lama tak apa, saya kalau masih boring, masih lupakan saya berhenti. Kayu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amara. Terima kasih saudara pengurus majlis yang saya muliakan, calon N29 Datuk Keramat Saudara Lim Bu Ten, dan juga sebentar tadi yang berbahagia Datuk Balcik calon B050 Parlimen Jelutong, pimpinan UMNO bahagian Jelutong, juga Barisan Nasional Parlimen Jelutong, pimpinan UMNO Cawangan Kampung Masjid, Kampung Dodoi, pimpinan masyarakat Jabatan Kuasa Khariah, Jabatan Kuasa Jentera Barisan Nasional yang sentiasa bekerja keras selama 10 hari. Kita hanya tinggal 1 hari lagi tuan-tuan, besok hari terakhir untuk kita memastikan kemenangan besar Barisan Nasional di negeri Pulau Pinang. Tuan-tuan dan puan sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perpaduan, salam negaraku, negaraku, negaraku. Alhamdulillah, ini merupakan pentas saya yang kedua dalam Parlimen Jelutong pada pilihan raya umum ke-14 kali ini, dan di kampung ini juga merupakan pentas saya yang kedua. Saya pernah berceramah di sini pada pilihan raya umum yang ke-13 dulu, saya masih ingat lagi. Dan di ketika itu tuan-tuan, kita kalah dalam pilihan raya umum yang kononnya tsunami. Dan pada hari ini, seperti mana yang dimaklumkan, yang diumumkan, yang diceritakan oleh calon parlimen kita, Datuk Balcik sebentar tadi, pada pilihan raya umum yang ke-14 pada hari ini tuan-tuan, kita dimomokkan. Pengundi-pengundi seluruh negara dihidangkan dengan berbagai fitnah dan tomahan adu domba oleh pembangkang, bermacam-macam perkara-perkara yang dihasut. Bila mana mereka ni mencerita kat kita tuan-tuan perkara-perkara fitnah, mereka cuma bagi tahu saja, mereka tak payah kemukakan bukti. Saya ambil contoh lah, Mamu Hashim ni tak, saya fitnah Mamu Hashim. Mamu Hashim curi duit masjid. Saya tak masjid mana, saya tak cerita pun duit apa, saya tak cerita pun banyak mana. Saya cakap ke orang, Mamu Hashim makan duit masjid. So this is apa yang mereka sedang buat. Nampak? Perkara-perkara seperti ini, Mamu Hashim tak curi masjid, Mamu Hashim bagus. Dia sumbang, dia tak jemaah, saya nampak 50 detik. Tetapi tuan-tuan, perkara-perkara seperti ini, kita sebagai jentera Barisan Nasional harus berperanan memastikan setiap pengundi dalam Parlimen Jelutong Wahima dalam Don Datuk Keramat ini, bagi memastikan rakyat kita faham sebenarnya fitnah yang mereka canangkan, yang mereka war-warkan, semata-mata untuk memburukkan imej Barisan Nasional dan juga imej Perdana Menteri Datuk Seri Muhammad Najib Tun Abdul Razak. Maka pada hari ini tuan-tuan, saya hadir bersama-sama dengan pimpinan-pimpinan UMNO bahagian dan juga rakan-rakan Barisan Nasional untuk menyampaikan kepada pengundi-pengundi dalam kawasan Kampung Dodoi, Kampung Masjid, Nusantara dan di sekitar ini, terutamanya dalam Don Datuk Keramat, kita nak cerita kepada penduduk bahawa sebenarnya Pakatan Harapan sudah tidak ada modal dalam berkempen. Daripada canang berbagai-bagai cerita,
utamanya pada hari ini, mereka tahu rakyat akan marah apabila duit poket kita, apabila rakyat punya poket kena kacau, maka rakyat akan marah. Maka itulah tuan-tuan perkara-perkara yang diperlukan cerita ke orang. Kononnya yang berhormat Datuk Seri Muhammad Najib gagal mentadbir ekonomi negara. Daripada cerita kata Malaysia ni bankrupt, Malaysia ni tak ada duit, Datuk Najib curi duit. Macam tadi ya kata 1MDB fail, gagal, GST membebankan rakyat. Perkara-perkara ini yang mereka ceritakan kepada rakyat, yang menyebabkan rakyat marah. Maka hari ini saya nak cerita kat tuan-tuan semua apa sebenarnya berlaku di Malaysia. Sebelum saya masuk isu di Pulau Pinang, kita fokuskan kepada isu nasional. Semalam saya sempat berkongsi dengan rakan-rakan pengundi kita di Julutong dalam madrasah. Ramai tuan-tuan, dekat 500 orang. Ramai semalam. Ceramah Barisan Nasional, datang hampir 500 orang. Penuh di kawasan itu. Saya ceritakan kepada mereka. Maka sekarang ini tuan-tuan, saya nak cerita kat tuan-tuan berkaitan dengan isu harga minyak yang hari-hari kita rasa yang kononnya daripada canangkan Malaysia ini merupakan sebuah negara pengeluar minyak. Betul tak Pak Haji? Semua tahu kan Malaysia merupakan negara pengeluar minyak. Tapi daripada canang ni apa cerita Datuk Najib? Harga Malaysia mengeluarkan harga minyak, tapi harga minyak Malaysia mahal. Rakyat Malaysia dibebani harga minyak yang mahal. Dahlah minyak harga mahal, subsidi minyak pula ditarik. Langsung nak cerita ke makcik-makcik. Pada tahun 2009, makcik-makcik, tuan-tuan dan puan-puan, 2009, apabila Datuk Seri Najib dilantik menjadi Perdana Menteri Malaysia, 2009, Datuk Najib menggantikan Pak Lah. Apabila Datuk Najib naik jadi Perdana Menteri, perkara pertama yang Datuk Najib fikir, dibincangkan bersama dengan seluruh pimpinan Kabinet Malaysia, Menteri-Menteri Kabinet, dia berbincang. Datuk Najib dah tengok ni, selama hampir 40 tahun, 50 tahun kerajaan kita memerintah, Barisan Nasional memerintah Malaysia, 50 years. Dia cek balik, kok mana main duit? Duit Malaysia ni main kok mana? Dia cek balik. Duit yang digunakan untuk apa tuan-tuan? Untuk membayar gaji kaki tangan awam. Hak duk kerja government nak bayar gaji. Duit untuk apa tuan-tuan? Untuk buat jalan, untuk buat highway, buat lampu jalan, buat masjid, surau, program-program keagamaan. Duit-duit nak belanja untuk rakyat, pembangunan dan sebagainya. Apabila diteliti semula tuan-tuan, maka mereka dapat tahu kata 40%, hampir 40% sumber income ataupun pendapatan negara Malaysia datang daripada cukai Petronas. Nampak? So Petronas merupakan satu-satunya syarikat yang terbesar membayar cukai kepada kerajaan Malaysia selama ini. Duk bayar gaji anak-anak kita kerja kerajaan, yang duk bayar gaji tuan-tuan. Kos untuk kerajaan membayar gaji 1.6 juta kaki tangan kerajaan, kaki tangan awam seluruh negara 1.6 juta. Datuk Najib dia kena pastikan 1.6 juta rakyat yang bekerja untuk kerajaan ini, pastikan gaji mereka tak pernah kacau. Datuk Najib kena pastikan 1 tahun tuan-tuan kos kerajaan yang membayar gaji kaki tangan awam sebanyak 100 bilion. Mami bisa tengok ke Mami duit 1 bilion banyak mana? Bisa tengok masing-masing. Mami bisa tengok 1 bilion banyak mana? Ni 100 bilion yang duk bayar gaji kita kaki tangan awam ni, anak-anak kita, cucu-cucu kita yang duk bekerja dengan kerajaan. Yang Datuk Najib ni seorang Perdana Menteri, dia bukan kena tengok 30 kampung, bukan kena tengok 30 buah rumah, dia kena tengok 30 juta rakyat. Dia bukan tengok 30 orang tuan-tuan. Seorang Perdana Menteri harus pastikan kesejahteraan hidup untuk 30 juta orang. Macam mana ni tuan-tuan? Kita jaga JKKK kampung Pariah penuh hara, kadang-kadang pening kepala duk gaduh tak berhenti. Ni kan pula tuan-tuan nak menjaga 30 juta rakyat. Ni seorang Perdana Menteri. Maka bila kita tengok selama ini Petronas merupakan
besar kepada dana negara. Duit ni masuk dalam akaun negara, dalam Kementerian Kewangan Malaysia. Dia ada satu akaun dipanggil dana yang disatukan. Dana mai pada mana? Wang cukai Petronas, GST, road tax kita, hak kita nak pergi hospital bayar RM1 kan? RM1 tu pun masuk dalam tu. Dana negara, duit yang kita bayar kepada kerajaan. Kita PIC, IC hilang, RM1 kena bayar, RM10 kena bayar, RM10 tu masuk sini. Nampak? Itu dana kerajaan. Masuk dikumpulkan, maka dilihat sebagai Petronas penyumbang kepada dana negara. Masa tu Petronas bayar cukai 40 bilion, 35 bilion, 30 bilion. Banyak. Masa tu tuan-tuan, 2009, 2010, 2011, di awal peringkat pentadbiran Datuk Seri Najib. Datuk Seri Najib tengok masa tu harga minyak total tinggi. $120, $110 Amerika. Satu tong berapa makcik? Tong macam tong drum. Barrel, satu barrel dia balik. Maka Petronas ni dia gali, dia cari minyak, gali minyak, boklok minyak, dia jual minyak dia dengan harga masa tu $120, $110, $100 lebih. Kaya orang Petronas. Harga pun tinggi masa tu. Petronas jual, dapat pulangan jualan yang besar, banyak duit. Maka ambil setengah, jumlah yang perlu dibayar cukai, bayar 40 bilion, 35 bilion untuk kerajaan setiap tahun. Maka dana ini digunakan pakai untuk rakyat. Okay? Faham kan? Apabila jadi macam tu tuan-tuan, maka Datuk Najib berfikir. Datuk Najib fikir, masa ni harga minyak tinggi, harga minyak mahal. Ya betul, Malaysia mengarah pengeluaran minyak. Kita ada minyak, kita gali minyak, kita jual. Kita jual, dapat pulangan banyak, maka Petronas membayar cukai. Wang rakyat. Ini nama dia wang rakyat ni, yang Datuk Najib tengah urus ni. Nampak? Tapi dia perlu canang kata Datuk Najib gagal urus ekonomi negara. Okay, tak apa. Maka Datuk Najib tanya satu soalan. What happened? Apa jadi kepada negara kita sekiranya harga minyak jatuh? Nampak tak? Apa nak jadi kepada dana Malaysia? Bagaimana kerajaan nak bayar gaji kaki tangan awam kita? Bagaimana Datuk Najib nak pastikan kaki tangan seramai 1.6 juta orang ini takkan diganggu gugat? Saya nak tanya, pernah tak gaji government masuk lambat sehari? Ataupun 2 hari bulan ke? 3 hari bulan depan ke? Pernah tak? Tak pernah tuan-tuan. On time. On time. Dan gaji kepada kaki tangan awam on time. 1.6 juta. Polis, cikgu, askar, macam-macam bomba. Semua daripada pangkat bawah sampai ke besar. Ketua Setiausaha Negara. Maka mereka bertanya-tanya, what happened kalau harga minyak tinggi, rendah? Di ketika itu harga minyak $120, $110 tuan-tuan. Maka dibincang, tengok apa, di mana ada kekurangan dalam negara kita. Oh, cukai. Selama ini cukai yang kita kenakan kepada peniaga-peniaga, SST lah dipanggil dulu, sebelum GST dipanggil SST, Sales and Services Tax. Cukai jualan dan perkhidmatan. Sales, jualan dan perkhidmatan, betul? Jualan dan perkhidmatan cukai 10%. Tapi cukai ni tuan-tuan, pokok duduk corner habis. Contoh, satu syarikat kena bayar 1 juta. Dia panggil dia konsultan main, satu company account manager kan. Daripada 1 juta ni, habis aku bayar 1,000 sudah. Wah, benda ni duk jadi tuan-tuan. Duk jadi, dan kerajaan tahu benda ni. Benda ni duk jadi. Buat ni yang duk bayar, duk tipu account, duk tipu audit, maka bayar 1,000. Patut kena bayar 1 juta. 1,000. 1 juta ini wang rakyat, bukan wang Datuk Najib. Wang rakyat yang dibayar kepada lembaga hasil dalam negeri. Maka Datuk Najib tengok, tak boleh. Kita kena kenakan GST. Sebab apa? 190 negara dalam dunia tuan-tuan, tinggal 20 ke 15 negara yang tak buat lagi. Lain semua buatlah GST. Satu sistem percukaian yang efisien, yang tak boleh ditipu. Kita ni tuan-tuan, dok kena tipu dengan pembangkang sebenarnya hari ni. Tuan-tuan semua dok bayar GST ni bukan pada hari ni. Daripada dulu lagi dok bayar cukai lah. Cuma ya, ni saya tunjuk tuan-tuan. Cuma ya. Ni satu misi. Ni satu misi.
Cuma tuan-tuan, dekat risik saya hari ni, dekat bawah ni dia tulis GST. Berapa yang tuan-tuan kena bayar? Dulu tuan-tuan nak bayar cukai, tapi tuan-tuan tak nampak cukai itu dalam risik. Tu je beza kan? Tak ada beza pun. Dulu lagi mahal 10%. Sekarang ini diturunkan kepada 600. Tapi mereka ni lah perempuan, puak-puak yang menguruskan supply, mereka uruskan segala gula, peruncitan, chain, bagaimana supply chain ni mereka yang control. Maka mereka nak kontrol harga. Kita kadang-kadang ni bila harga mahal, kita tak mau mengambil kesempatan untuk report. Orang Melayu kita ni dia, baby lah. Mana? Padahal tuan-tuan, kerajaan menyediakan KPD NKK dalam satu akta dipanggil Akta Anti Pencatutan. Akta ini dibuat untuk melindungi hak pengguna daripada ditipu oleh peniaga-peniaga ni. Pernah tak kita mengambil inisiatif? Tuan-tuan ada handphone, tuan-tuan ada banyak application, tuan-tuan pernah buka ada apps KPD NKK. Kita tak pernah ambil tahu benda ni. Kesedaran di kalangan kita masih rendah lagi. Tambah ada GST. Maka tuan-tuan, itu GST dilancarkan pada 1 April 2015. 1 April 2015 patut lagi lancar. Tapi masa tu harga minyak tinggi. Mereka tengah duk plan. What happened, tuan-tuan? 2016, macam tahu-tahu Datuk Najib ni. 2016, tuan-tuan, Allah Ta'ala takdirkan harga minyak dunia jatuh merudum kepada bawah $50 Amerika. Terkangkang semua. Cakap banyak kan? Nasib baik dah, tuan-tuan. Nasib baik Datuk Najib standby GST dapat dalam 20 bilion tahun mula, tahun kedua 30 bilion. Sekarang ni kutipan sudah mencecah 40 bilion. Semua company-company tak boleh tipu dah lagi. Semua company-company semua kena documentation ke UN. Hampa tipu, masuk penjara. Lah ni. Maka mereka nak bayar duit kepada rakyat lah. Kepada kerajaan diguna pakai untuk rakyat. Maka apabila harga minyak jatuh bawah $50, tadi saya cerita Petronas cari gali, masa tu harga $120, betul? Masa tu 2009, 2010, 2011, 12 harga minyak tinggi. Maka mereka menjual. Contohlah, dulu Petronas cari gali, jual dapat RM10. Contohlah, ambil RM10 tu, harga dia jual, dia untung. Minyak yang sama, banyak yang sama juga dia gali. Tapi dia ambil, dia jual minyak tu, dia dapat RM4. Takkan dia nak bagi kerajaan RM4? Dia bagi berapa? Setengah lagi lah. Dia bagi RM2 ke kerajaan. Maka dana kerajaan kehilangan 30 bilion, tuan-tuan. Bukan RM30, 30 bilion. Yang Datuk Najib duk fikir nak pastikan 1.6 juta rakyat Malaysia yang bekerja dengan kerajaan ni tak problem, dibayar gaji setiap bulan, nak hidup bagi susu anak, bayar kereta. Apabila harga minyak jatuh, tuan-tuan, apa jadi? Di negara Brunei, semua tahu negara Brunei, sebuah negara yang kecil tapi negara yang kaya. Sultan yang merupakan one of the richest man in the world, orang yang kaya dalam dunia, tuan-tuan, berlakunya harga minyak jatuh, kerajaan Brunei potong gaji kaki tangan awam dia 20%. Jangan bermain, tuan-tuan. Kerajaan Brunei yang dikatakan kaya, sampai mereka kata rakyat Brunei tak payah kerja, kerajaan bagi duit. Sampai tahap tu lah, belum je lah, saya nak kata punya kaya, tuan. Kerajaan Brunei potong gaji kaki tangan awam dia 20%. Maknanya kalau gaji saya 1,000, tuan-tuan, kerajaan potong gaji saya RM200. Terduduk juga tu. RM200 lari you. Masjid kita lari dah rumah. Saya nak tanya tuan-tuan dan perempuan sekalian, Datuk Najib potong gaji kita dah? Datuk Najib potong dah gaji kaki tangan awam? Tak potong, tuan-tuan. Apa Datuk Najib buat? Dia tak potong gaji, malah dikekalkan, diberi bonus kepada rakyat dan juga kepada pejabat awam 1,000 tahun, 500 raya, 500 masa buka sekolah. Dan dijanjikan selepas pilihan raya ini satu kenaikan tangga gaji kepada semua pejabat awam seluruh negara. Kita boleh tepukan gemuruh kepada Negeri Sembilan. Ini cerita masa harga minyak jatuh. Cerita masa harga minyak sekarang pun tak tinggi dah. Dia naik pun tak kat $60, $50, $65 lebih. Dia tak tinggi sampai 100 macam dulu. Petronas duk gali minyak yang sama, berjual, dapat cukai. Maka
Pakatan Harapan, pokok DAP, PKR bersatu amanah dalam manifestonya. Saya tak tuan-tuan. Mereka nak canangkan rakyat. Perkara pertama yang kami akan lakukan sekiranya kami menang pilihan raya Malaysia, kita akan mansuhkan GST, tuan-tuan. GST ini jahat, tuan-tuan, yang membebankan rakyat dan sebagainya, tuan-tuan. Kami akan mansuhkan GST. Satu, dia berjanji nak masukkan GST. Yang kedua, dia berjanji lagi, kami akan bagi pendidikan percuma kepada semua rakyat. PTPTN kita akan hapuskan. Kita tanya mereka balik. Tadi harga minyak dah jatuh. Duit negara hilang 30 bilion. Hang nak ganti kok mana 30 bilion tu? Hang nak ganti kok mana 30 bilion tu? Kalau GST hang buang, okey, harga minyak rendah, duit negara tak ada, itulah yang menyebabkan negara bakal menjadi bankrupt, tuan-tuan. Sekiranya diperintah oleh Pakatan Harapan yang bangang pemerintahannya hari ini, tuan-tuan. Nampak? 30 bilion ni masih 30 ringgit je. Awak Lim Guan A dengan Lim Kit Siang nak pakai duit mereka ke bayar gaji kita? Tak ada. Kita mampu ini. Sebab itu, tuan-tuan, Tony Boak, ahli Parlimen DAP di Selangor, mengeluarkan kenyataan sekiranya Pakatan Harapan memerintah Malaysia, mereka akan kurangkan jumlah kaki tangan awam kepada hanya 600,000. 1 juta dia nak buang. Saya dah pening dia nak buang siapa. Askar pun ada kat 4,000. Askar 5,000. Polis pun ada dekat berapa? 5,000 lah. Apa nak buang siapa? Saya dah payah. Dia perlu janji lagi. Nampak tak? Sebab apa? Majoriti daripada kaki tangan awam ini adalah orang Melayu Islam. Mereka tak apa senang, tuan-tuan, dengan kita. Itu saya tak ada. Mereka tak pernah senang dengan perkara-perkara yang ada dalam perlembagaan kita. Baik, balik kepada isu harga minyak. Tuan-tuan, berhati-hati ya. Terutamanya yang bekerja dengan kaki tangan awam. Barisan Nasional lah yang akan pastikan kebajikan anda. Takkan buat daya, tuan-tuan. Kenapa harga minyak jatuh? Tiba-tiba saya cerita tadi, $120 jatuh sampai bawah $50. Kenapa harga minyak jatuh, tuan-tuan? Tuan-tuan tahu tak? Yang kontrol harga minyak dunia ni siapa dia? Siapa dia? Datuk Najib ke? Semua Najib. Anak berak alam pampers pun Najib yang salah. Mak kita demam, semua Najib yang salah. Anda lihat bagaimana mereka berjaya memomokkan minda masyarakat Malaysia dengan perkara-perkara bodoh seperti ini. Fakta tak ada. Mereka cakap semua Najib. Yang cleaner ke, buat kerja ke kat depan kaunter jabatan-jabatan pun Najib yang salah. Padahal dia tu tak tahu apa-apa. Nampak tak? Kenapa harga minyak? Siapa yang kontrol harga minyak dunia? Dalam dunia ni, tuan-tuan, dia ada satu pertubuhan dipanggil Pertubuhan Negara-Negara Pengeluar Minyak Dunia, OPEC, OPEC. Tuan-tuan yang muda-muda ada handphone, Google OPEC. Saya bukan cakap sembang kedai kopi ya. Kita tak semua orang barisan kita tak pernah sembang kedai kopi. Kita sembang semuanya ada fakta, tuan-tuan. Google Pertubuhan Pengeluar Negara-Negara Pengeluar Minyak. Siapa dia dalam tu? Arab Saudi, Qatar, Jordan, Emirat Arab Bersatu, Kuwait, Iran, negara-negara Arab, semua ada dalam tu. Daripada pengeluar minyak. Maka mereka inilah yang kontrol harga minyak. Makcik-makcik tahu tak? Petronas duk gali satu hari tu, berapa tong minyak kita duk keluar? Siapa pernah dengar saya tahu? Satu hari, setiap hari Petronas gali minyak, dia jual. So berapa banyak minyak dia jual? Tuan-tuan, Malaysia mengeluarkan sebanyak 600,000 tong minyak satu hari. 600,000 barrels. Ramai. Tuan-tuan tahu tak? Malaysia tidak layak menganggotai OPEC tadi. Pertubuhan negara pengeluar minyak tu, OPEC. Kita tak layak nak masuk ke dalam pertubuhan. Sebab apa? Kita dengar 600,000 tu banyak lah kan? 600,000 tu, gila Petronas tu besar. Kita hanya mengeluarkan 600,000 tong, tuan-tuan. Maka Malaysia tidak layak pun nak masuk dalam negara OPEC tu. Tuan-tuan tahu tak Arab Saudi berapa tong satu hari? Arab Saudi buat keluar minyak 11 juta tong satu hari. 17 kali ganda minyak Malaysia. Arab Saudi 11 juta. Iran dia semua ni berbelah-belah juta.
berjuta-juta ton. Kita 600,000. Pasal itulah tadi puak-puak Pakatan Harapan mereka kata kita perlu minyak, tapi pasal minyak kita mahal. Pasal kita ni minyak kita dicipu dia. Tuan-tuan tahu tak Venezuela negara OPEC? Negara dekat Amerika Syarikat tu, Amerika Selatan tu, Venezuela negara OPEC. Indonesia negara OPEC, tuan-tuan. Maknanya apa? Minyak Indonesia tu banyak, tuan-tuan. Satu hari berjuta-juta ton minyak Indonesia keluar. Tapi tuan-tuan tengok boleh apa jadi dekat Indonesia. Bagaimana berjuta-juta rakyat Indonesia yang mempunyai negara yang kaya, tapi mereka memilih Malaysia hadir beramai-ramai untuk bekerja cari makan orang Indo ni. Negara mereka minyak punya kaya berjuta-juta ada ton satu hari, mereka nak main negara 600,000 ni kecil cerita ni. Maknanya tuan-tuan, apa maknanya? Barisan Nasional memimpin negara, mentadbir ekonomi negara dengan 600,000 ton. Saya kata hebat negara kita. Cuba tuan bayang kalau kita berada di Indonesia, orang macam Datuk Najib ada di Indonesia, Barisan Nasional ada di Arab Saudi, tuan-tuan. Nampak cuba bayangkan. Ni baru 600,000 ton kata ekonomi kita hebat hari ni, tuan-tuan. Tuan-tuan bayang kalau kita ada 6 juta, 12 juta, 13 juta ton, macam mana lagi makmur Malaysia. Syukurlah Allah Ta'ala bagi macam ni pun. Kita bersyukur. Kita tak pernah menjadi negara merempat. Kita pernah tengok tak anak-anak kecil kita pergi tempat buang sampah kolek barang. Pernah jumpa? Pernah jumpa? Kita pernah dengar rakyat Malaysia mati kebuluran. Macam di Afrika. Indonesia sekarang mempunyai anak-anak kecil yang pergi ke tempat sampah dan mencari barang nak dijual. Pernah tengok kan ada dokumentari macam-macam. Saya pernah pergi di Medan. Semua orang pernah pergi Medan. Aman. Pergi Medan. Tetapi rakyat punya susah. Bila jalan kereta api ni, bila kereta api tu lalu, tuan-tuan, kereta api ni lalu, badan kereta api dengan rumah-rumah ni saya ingat 2 inci ke umur. Kat 2 inci je. Tu dia rumah macam tu. Punya miskin, rakyat tak ada rumah, mereka duduk kat tepi jalan kereta api. Kereta api lalu, badan dia bumbung rumah dengan badan kereta api tu macam tu. 2 inci je. Lalulah kereta api tu pelan-pelan. Pasal ada rumah kat situ. Tu antara negara yang jutaan ton minyak satu hari. Kita ada jumpa rumah rakyat kita duduk tepi jalan kereta api, tuan-tuan. Tak ada, tuan-tuan. Sebab apa? Sebab kerajaan Malaysia ni hebat. Apabila Arab Saudi ni semua, negara-negara minyak ni semua, mereka lah sebenarnya yang memastikan, yang menentukan harga minyak. Kenapa harga minyak jatuh? Amerika Syarikat, USA. Amerika Syarikat dia dah jumpa satu jenis minyak. Bukan satu jenis minyak, dia jumpa minyak. Amerika, Allah Ta'ala kurniakan Amerika Syarikat minyak. Tapi minyak mereka bukan macam kita. Kita punya minyak kita gali dalam laut. Sudah meletak minyak gali laut. Amerika Syarikat, tuan-tuan, mereka dapat minyak daripada batu. Sejenis batu di Amerika Syarikat, dia ambil minyak daripada batu tu, dia ekstrak keluar petroleum. Minyak macam kita sendiri. Cuma kos untuk nak ekstrak minyak tu keluar dia double, dia mahal dengan kos yang kita duk gali minyak. Nampak tak? Maka dan minyak yang Amerika dapat sekarang ni berlambak-lambak sehingga mencecah 10 juta ton satu hari. Amerika dah tak payah nak pergi serang Iraq dah, nak minta minyak tak payah lah. Amerika tak payah pergi serang Kuwait dah, tak payah lah. Sebab Amerika dah ada reserve minyak yang begitu besar. Amerika. Maka pak-pak Arab ni duk mula duk tak senang lah. Nampak tak? Negara-negara OPEC ni duk tak senang lah. Mereka ni lah, tuan-tuan, duk bincang ramai-ramai bagaimana nak menjahanamkan industri minyak di Amerika Syarikat. Maka mereka buat apa? Mereka bincang kos untuk Amerika dapatkan minyak tu mahal. Kos kita duk kali-kali ni murah lagi dengan mereka. Mereka double daripada kos kita. Jom kita turunkan harga minyak bawah $50. Itu semua keputusan mereka. Maka tuan-tuan, dengan harapan bila jatuhnya harga minyak, Amerika punya industri minyak tu akan pagi lah. Tuan-tuan tahu lah apa jadi. Pasal itulah Allah Ta'ala hantar Nabi ni, Rasulullah kita. Allah Ta'ala hantar pergi dekat negara Arab ni pasal itulah. Pasal mereka ni memang jahiliah daripada dulu sampai hari ni. Tengok tak keputusan menggunakan emosi. Apa jadi? Amerika Syarikat stay. Mantap, ekonomi dia hebat. Negara besar. Dan memang kuat ekonomi dia.
Boom, bila jatuh dia harga minyak, terkangkang habis Bapak Arab ni semua dengan kita-kita saja terkangkang. Betul ya? Berapa banyak syarikat-syarikat yang bernaung di bawah Petronas gulung tikar. Sebab mereka punya apabila harga minyak jatuh, kos untuk kita nak gali minyak semua tak lepas. Rendah sangat. So, tu saya kata tadi, dulu Petronas gali, jual RM10. Lagi gali, jual dapat RM5-4. Macam itulah cerita dia. Maka income negara pun berkurangan, tuan-tuan. Nampak? Sebab itulah, tuan-tuan, apabila berlaku kejatuhan harga minyak, Datuk Seri Najib cover dengan GST, maka negara kita tidak bankrupt. Negara kita tidak bankrupt. Apa jadi dekat Brunei saya kata tadi, dia potong gaji jakitan awam dia 20%. Saudi Arabia, negara Arab Saudi, mak saya di Mekah tu 90-an. Mak saya di Mekah, mak saya balik hari kata kok harta dah, kota dah kok. Ayak mineral dekat Mekah ni, Saudi ni, masa tu 90-an, masih-masih ni semua time tu. Pergi Mekah, ayak mineral lagi mahal daripada minyak. Punya tak ada harga yang minyak time tu. Sebab harga tinggi, Saudi kan negara kaya, maka direndahkan harga minyak sebab tak laku minyak kat sana. Ayak mineral lagi mahal. Hari ni tuan-tuan, dulu mana kata harganya bawah RM1, 5 kupang, 6 kupang kan seliter dekat Saudi. Hari ni tuan-tuan, semua ada Android. Google, buka Google, saya cakap semua fakta. Buka Google, tengok harga minyak Saudi Arabia banyak mana. Beza minyak Saudi dengan Malaysia, tuan-tuan. Kita yang 600,000 ton yang sehari, mereka 11 juta ton sehari, tuan-tuan. Beza minyak mereka dengan kita 2 kupang. 2 kupang kan. Kita ada RM2, 2 kupang. Harga Saudi mungkin 195 ke RM2. Fluctuate tu naik turun. Nampak, tuan-tuan? Inilah yang merupakan kehebatan kerajaan kita, tuan-tuan. Lah ni Arab Saudi pula duk main kat Malaysia, minta tolong nak ajak bagaimana Arab Saudi nak buat pula GST. Lah Arab Saudi pula dapat GST. Lepas ni makcik-makcik semua pergi umrah di Mekah, pergi haji, shopping semua kena GST. Balik dekat airport baru boleh claim balik. Pasal apa? Sebab negara Arab Saudi yang kaya raya pun, tuan-tuan, jatuh beruntung ekonominya. Tuan-tuan tahu tak kayanya Arab Saudi ni dulu sampai ke tahap apa? Tuan-tuan, King Salman sekarang ni dia pernah belanjakan 107 bilion ringgit riyal. 107 US dollar, maaf saya. 107 bilion. Dia main ambil duit tu dia bagi kat pemimpin negara Islam. Punya kaya dia Saudi. Tu yang Datuk Najib terima 2.6 bilion tu. Sebab apa? Punya kaya Saudi ni, okey? Punya kaya Arab Saudi, tuan-tuan, dia boleh bagi kat pemimpin negara Islam. Datuk Najib dapat, Jokowi Indonesia dapat, pemimpin Afrika dapat. Pokok ni tak senang lah, tuan-tuan. Tu dia cerita dia. Dia pada kata lah Datuk Najib makan di 1MDB dan sebagainya, apa semua. Tu dia cerita dia. Now, Arab Saudi punya ekonomi turun dan dia pada pening kepala, dana dia kurang. Now, dia pun dapat GST masa tu. Okey, apabila minyak turun, minyak dah dana negara kurang, apa dia buat? Datuk Najib tengok tadi. Tuan-tuan ingat tak dulu sebelum penarikan subsidi, semua kita ada kereta, ada motor. Bila kita pergi bubuh minyak, harga berapa? RM1.5, RM1.7. Betul tak? Ada subsidi kerajaan. Semua. Hang Bangla ke? Hang Indonesia ke? Hang Burma ke? Siapa saja? Okey ke? Orang miskin ke? Orang kaya ke? Oh, minyak mesti murah. Pasal apa? Kerajaan tampung. Setiap 1 liter, kerajaan bagi subsidi. Betul? Kan? Sekarang ni pembangkang duk cerita. Tengok, Datuk Najib dah tarik subsidi minyak. Tu minyak kita mahal. Rakyat tertekan. Rakyat didera oleh pemimpin Barisan Nasional. Datuk Najib tarik minyak, apa macam? Lagi saya cerita. Makcik hak ujung tu, makcik hak gedung biru tu, makcik ni meniaga macam Datuk Vida. Tempat ni putih lah. No, kaya lah makcik. Punya kaya yang makcik ni, makcik ada kereta 4-5 biji, Mercedes, BMW, Passat, apa semua ada. Kelang makcik ni buat bedak saja 10 kelang, Indonesia 2. Punya kaya yang makcik ni, pakai Mercedes besar. Okay? Mami ni pula duk nak dodai kat rumah. Dodai makcik ni laku setahun sekali je.
Jadi makcik ni hanya mampu membeli sebuah kereta kancil. Dia kata duit cicit dia. Okay? Saya ni tuan-tuan, lagi miskin pada makcik ni. Saya ada sedikit motor. Motor tu dah saya bawa flat 100. Contoh. Okay? Tu flat 100 saya ada motor sedikit. Saya orang susah. Ini saya tak kerja, saya kerja kaunser apa lebih kurang apa tak. Kerja kaunser pun lagi gaji bagus lah. Orang lain. Kerja pun tak tentu halal senang. Saya ada motor sebiji. Motor tu lah saya dihantar anak sekolah. Apa semua. Makcik bida kita ni. Lepas ni orang makcik bida lah. Makcik bida kita ni. Ada Mercedes. Full tank kereta Mercedes makcik bida ni. Bila pergi isi minyak. RM300 full tank. Pakai 2 hari habis RM300. PKL, Bineng, Blok Kelantan, balik Kelantan, pergi Ipoh, balik main. Tak macam ni dah. Tu putih. Dia kau mesti RM300 habis 2 hari. RM300 makcik dah. Makcik kita jual dua-dua ni pula. Dia kereta kancil. Mampu dia kereta kancil. Full tank kereta kancil berapa? RM50. Bubuk lah, boleh pun RM50 masuk makcik. Saya tuan-tuan ada motor yang sedih tuan-tuan. Nah, full tank berapa? RM5. Okay. Mamu apa Sulaiman kita, Mamu kita ni, Mamu Salim kita ni, Mamu Salim Sulaiman kita ni, Tokyo Bus. Dia konsortium Bus Express Salim. Punya kaya. 100 biji bas dia ada. Bas duk pusing Malaysia ni. Satu bas full tank dah RM1,000 diesel. Okay. Hebat lah tuan-tuan, kita tak kira bagi liter. Liter kita kira subsidi tak pening. Kita kira bayar ringgit senang. Setiap RM1 kita masuk, contoh lah, setiap RM1 kita bubuh minyak dalam kereta kita. Dalam RM1 tu 5 kupang duit kerajaan. Okey, faham lah? Baik, kita kira lah. Makcik bina, kaya-kaya, tu putih sana, tu putih sini. Kereta berkoyan-koyan, harta berlambak-lambak, makan dalam cawan, minum dalam pinggan. Punya kaya. Makcik ni isi minyak RM300. Berapa subsidi dia dapat? RM150. Kaya ni. Makcik kita duduk kampung dua-dua, rumah retak lah, bumbung terbang sana, terbang banjir tak berhenti, susah. Pakai kancil. Full tank RM50. Berapa makcik dapat subsidi? RM25. Saya ni tuan-tuan lagi lah boleh susah naik motor ya tuan-tuan. RM5 saya pakai RM5 seminggu. Makcik ni RM300 2 hari. Saya RM5 seminggu. Berapa saya dapat? RM2 setengah. Mamu saya ni tak? Tokyo Bus. Ada pula 100 biji bas. Satu bas dia isi RM1,000. Daripada RM1,000 berapa subsidi? RM500. Kali dengan 100 biji bas RM50,000. RM50,000. Ni hari-hari jalan ni. Bisnes baru. Kelantan, Terengganu, Johor, apa semua bas jalan. Satu hari RM50,000 subsidi kerajaan pergi dekat Mamu. Tuan-tuan, adil tak adil? Datuk Bina kaya-kaya dapat subsidi sampai RM50. Makcik Dodoi dapat RM25. Saya naik motor dapat RM5. Tokyo Bus hari-hari RM50,000. Adil tak adil? Tak adil. Tak apa lagi tuan-tuan, saya ada motor. Saya rasa juga RM2,5 duit subsidi kerajaan. Orang asli dekat hutan tu tuan-tuan, motor pun tak ada. Mana kata mereka tidak menerima dan merasai dan menikmati langsung subsidi kerajaan tuan-tuan. Betul tak? Betul. Maka inilah Datuk Seri Najib kata, oh, inilah punca negara kita rosak. Maka ini tidak adil. Pembahagian kekayaan negara, national wealth, kekayaan negara tidak seimbang. Orang kaya menikmati subsidi, orang miskin macam kami dua dapat sikit, orang asli tak rasa apa pun. Sebab tu Datuk Najib tarik semua subsidi petrol seluruh Malaysia. Maka saya nak tanya makcik-makcik, mana perginya wang subsidi minyak ni? Itulah yang Datuk Najib bagi, bantuan rakyat satu yang dinamakan sebagai PRIM. Puak-puak Pakatan Harapan hidup canang sana, canang sini. PRIM ni jangan ambil makcik. Aku kata bangang. PRIM ni makcik jangan ambil. Najib bagi gula-gula, Najib pembodoh rakyat, Najib bagi dedak lagunan. Padahal tuan-tuan, PRIM ini merupakan pemberian subsidi kepada mereka yang layak saja menerima subsidi kerajaan. Hang orang kaya, hang tak dapat. Hang warga negara asing, hang tak dapat.
Hang toke besar, hang tak dapat. Hang meniaga dulu. Hang raya. Kita lihat bagaimana Datuk Najib memastikan bahawa kekayaan negara dikongsi sama rata, sama adil. Maka atas dasar itu segala subsidi, macam tak ada gula ada subsidi pun gantian tarikh lah. Lah gula tak ada subsidi lah. Dulu gula berapa masa subsidi siapa ingat? RM2.5. Lah ni berapa harga gula? RM3. Ambil RM3, orang RM2.5. Berapa subsidi? 5 kupang. RM3 ke RM2.5, 5 kupang. Okey? 5 kupang. Saya tanya Makcik sebelah ni pula. Makcik sebulan pakai gula berapa kilo? Sebulan berapa paket? 20 kilo. Rumah Makcik. Oh, Makcik niaga. Okey. Orang niaga 20 kilo. Okey, cantik. Itulah kata. Okey, Mami pakai kilo berapa kilo? Sebulan? 2 kilo dah kau. Saya 2 kilo, 3 kilo lah. Okey. Kita 2-3 kilo, maknanya kita ambil 3 kilo lah. So, kita 3 kilo sebulan, kita dah rugi subsidi RM1.50. Makcik ni 20 kilo, niaga kuih. Makcik, orang niaga, dapat untung. So, makcik rugi subsidi 20 kilo kali dengan 5 kupang, makcik rugi RM10. Subsidi kerajaan. Dia kata zalim. Najib tarik 5 kupang subsidi. Zalim Najib dia kata. Tuan-tuan, makcik ni rugi RM10 sebulan subsidi kerajaan. Sebulan RM10. Saya nak tanya tuan-tuan semua biasa minum Coca-Cola tak? Coca-Cola? Biasa minum ayat orange tak? Fanta, Mirinda, ayat gas, apa 100 plus, ayat kotak. Ayat-ayat ni buat kat mana? Buat dekat Kelang. Makcik-makcik rasa, tuan-tuan semua rasa toke Kelang ni beli gula macam kita beli gula kat Tesco ya? Saya toke Kelang Coca-Cola. Saya bawa trolley, saya jalan. Ni semua ni gula Kelang aku ya. Macam tu kan beli gula? Tak ada tuan-tuan. Mereka beli gula macam mana? Mereka beli gula makcik, gula trailer makcik. Satu trailer masuk dalam Kelang mereka puluh ribu tan. Ribu tan lah, bukan ribu kilo. Puluh ribu tan. Mana kata satu trailer masuk Kelang beratus ribu, berpuluh ribu ringgit duit kerajaan subsidi yang patutnya diberikan kepada golongan susah. Tapi toke-toke Kelang ni duk nikmati subsidi kerajaan. Tak apalah, tu kira-kira Coca-Cola makcik. Kelang buat arak. Kelang buat arak. Beli gula juga, pakai lori apa trailer masuk. Pun dapat subsidi kerajaan. Datuk Najib kata, no way. This is not my way. So apa my way? Tarik semua subsidi dan yang kita panggil subsidi bukan. Itu namanya subsidi bukan. Dulu ni kita bubur minyak mana hetar pun siapa bubur semua dapat subsidi. Itu subsidi bukan. Sekarang ini Datuk Najib bagi BRIM, bantuan rakyat satu Malaysia, terus kepada golongan yang layak menerima subsidi yang kita panggil subsidi bersasar. Tadi saya beritahu kepada tuan-tuan semua, mamu kita dapat RM50 sehari, saya dapat RM2.5. Mami kita dapat RM300 subsidi, ni RM25 subsidi. Orang asli langsung tak dapat subsidi. Sekarang tuan-tuan rasa orang asli dapat perintah, daripada rasa ada subsidi. Maka inilah bagaimana Barisan Nasional memerintah negara dengan begitu hebat tuan. Yang berkata rakyat Lim Guan Eng, Lim Kit Siang, Anwar Ibrahim, termasuklah Tuan Dr. Mahathir. Mereka tahu Datuk Najib ni hebat tabir ekonomi, tapi dia tak mau cakap. Mereka duk rasa mereka ni semua hebat. Mereka nak penayar Datuk Najib, mereka nak burukkan imej PM, dan mereka canangkan pelbagai propaganda yang kononnya BRIM ni itu dan ini. Lah makcik-makcik, semalam saya dah lancarkan satu operasi lah. Itu ditutup. Hari ini saya lancarkan operasi yang sama di sini. Balik daripada ceramah ni mami-mami semua, saya jalankan operasi makcik bawang. Ni apa bawang lah dia betul ni? Balik buat kerja mami jawab dah. Pergi cerita kat jiran-jiran kita semua. Jangan lebih fitnah orang. Cerita fakta yang saya cerita malam ni. Bagaimana kehebatan kerajaan Barisan Nasional, perintah ekonomi negara yang akan memastikan semua orang dapat rasa nikmat ekonomi. Siapa yang susah dapat BRIM. Tahun ini Datuk Najib janji BRIM jumlah berapa? RM2,000 tuan-tuan.
tuan-tuan, ini sebenarnya proses demokrasi yang kali ini kita kena tempuh. Dalam masa 9 hari bulan 5, kita kena pastikan bahawa kerajaan Barisan Nasional terus mempertahankan Putrajaya, dan kita akan tawan semula konta untuk pemerintah di negeri Perhatian. Boleh tak tuan? Saya ada masa berapa lagi? Cukup tak? Tuan-tuan dan puan, maka dengan ini saya mohon ampun dan maaf sekiranya ada sekarang terkasar bahasa, terburis hati ataupun tersalah kata. Saya mohon ampun dan maaf, dan segala yang hebat daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang kurang daripada saya, tuan. Pastikan 9 hari bulan kita pangkah calon P050 Datuk Balisi dan N29 Datuk Keramat Saudara Lim Butian pada 9 hari 5. Hidup Barisan! Hidup Barisan! Hidup Barisan! Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.